Salam sejahtera, nama saya Melizia Mayasin dari kelas K36 akan menerangkan serba sedikit kefahaman saya tentang video yang telah ditugaskan, yaitu tentang persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang baik amatlah penting untuk kanak-kanak, tidak kira sama ada di rumah ataupun di sekolah. Persekitaran yang positif bukan sahaja tertumpu kepada keadaan fizikalnya, namun bagaimana kanak-kanak menyesuaikan diri mereka dalam sesebuah keadaan fizikalnya. Persekitaran fisikal di dalam bilik darjah merangkumi aspek-aspek seperti suasana dan reka bentuk fisikal di dalam kelas, sumber bahan pembelajaran, ruang atau sudut pembelajaran, ruang pada dinding, pencahayaan, perabot serta kebersihan. Oleh itu, persekitaran fisikal kawasan sekolah turut mempengaruhi keberkesanan PNP secara tidak langsung. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. Di dalam artikel tersebut mengatakan bahawa setelah kanak-kanak masuk ke dalam sekolah, cikgu akan sediakan sanitizer untuk kanak-kanak. Dan di dalam kawasan ruang pertama, ibu bapa akan mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka beredar dari sekolah tersebut. Pintu di antara kawasan kelas dan ruang menunggu sentiasa terkunci bagi keselamatan murid dalam keadaan yang baik. First adalah susun atur ruang tadika, di mana persekitaran kelas juga merangsang kanak-kanak untuk minat dalam kelas. Susun atur sesebuah tadika amatlah penting dalam meningkatkan semangat kanak-kanak untuk belajar. Tadika dibagikan kepada dua bahagian, iaitu ruang dalam bangunan dan ruang luar bangunan. Ruang dalam bangunan meliputi bilik darjah, penyediaan makanan, dan bilik air. Dalam konteks pendidikan, Choi Q 2008 mendefinisikan bahawa persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklan dalam budaya bilik darjah secara menyeluruh dan merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi, reka bentuk, plan, lantai dan juga susun atur fizikal, dan kelebihan guru mengurus murid-murid di dalam bilik darjah. Ruang kelas harus memiliki standard yang telah dibincangkan seperti jumlah meja, ukuran kelas, bilangan kanak-kanak, dan juga kelengkapan di ruang kelas. Setiap ruang kelas yang disediakan terdapat keunikan tersendiri, di mana bagi kelas pertama lebih kepada kelas main peranan. Di dalam kelas tersebut, kanak-kanak lebih kepada imajinasi mereka. Dapat pelbagai bahagian untuk merangsang imajinasi mereka. Sebagai contoh, seperti balai bomba, restoran, dan juga kedai runcit. Bagi kelas kedua pula, iaitu di mana kanak-kanak yang berumur 6 minggu hingga 15 minggu. Sebelum memasuki kelas tersebut, harus membuka kasut dan juga hanya memakai stokin sahaja dan pelapis kasut untuk melawat. Hal ini kerana bagi menjaga kebersihan ruang bilik tersebut. Sebelum masuk ke dalam ruang tersebut, terdapat ko-kurikulum di dalam pintu hadapan. Di dalam kelas tersebut terdapat 2 orang guru dan juga 7 orang kanak-kanak. Selain itu, di dalam bilik tersebut terdapat letak barang bayi seperti baju, lampin, dan sebagainya. Di dalam bilik tersebut terdapat ruang rehat untuk ibu bapa bagi
memantau keadaan anak mereka, dan juga disediakan bantal besar untuk ibu bapa duduk dan berehat. Bagi kelas ketiga pula, yaitu di mana kanak-kanak yang berada di kelas ketiga ini berumur 15 bulan hingga 2 tahun. Seperti sedia maklum bahwa sebelum memasuki kelas terdapat jadwal kokurikulum di mana ibu bapa juga boleh melihat. Selain itu, meja di dalam kelas disusun secara berkumpulan bertujuan untuk melatih adab kanak-kanak. Kelas ini juga disediakan dapur yang lengkap dan juga tempat menyimpan makanan kanak-kanak, sinki dan juga peti ais. Pada masa yang sama pula, kelas ini mempunyai aktiviti seperti ruang bacaan. Sebagai contoh, ruang bacaan huruf, warna, bentuk, dan sebagainya. Pada masa yang sama, terdapat jadwal tidur kanak-kanak di mana mereka menyediakan waktu untuk kanak-kanak tidur, yaitu pada jam 12.30 PM hingga 2 PM selepas makan tengah hari. Kelas keempat pula, di mana umur 2 tahun hingga 2 tahun setengah. Di dalam kelas tersebut, susun atau meja disusun jarak-jarak. Di dalam kelas tersebut mempunyai pembelajaran yang lebih menggunakan permainan. Selain itu, banyak kawasan pembelajaran seperti kawasan main peranan. Sebagai contoh, kawasan buku dilengkapi dengan bantal lembut untuk kanak-kanak dapat membaca dan juga berehat. Bagi kelas yang kelima pula, di mana umur bagi kelas ini ialah 2,5 tahun hingga 3 tahun. Seperti kanak-kanak yang lain, jadwal akan diletakkan di hadapan pintu. Di dalam bilik ini disediakan komputer dan mempunyai pembelajaran permainan. Permainan ini mempunyai interaktif dan mempunyai papan tulis. Selain itu, kelas ini juga disediakan tempat letak beg untuk kanak-kanak. Pada masa yang sama pula, disediakan ruang membaca, ruang menulis, permainan, pembelajaran sains sosial, dan juga ruang bahasa Spanyol. Dan setahu saya mempunyai rutin pagi. Peralatan kelas pertama, di mana peralatan yang digunakan di dalam ruang kelas pertama lebih kepada peralatan permainan, di mana kelas tersebut mempunyai rak untuk peralatan permainan. Selain itu juga, dengan adanya peralatan ini, kanak-kanak dapat merangsang imajinasi mereka untuk membolehkan kanak-kanak itu dapat bermain secara berkualiti, mempunyai alat permainan yang boleh merangsang perkembangan sosial, emosi, rohani, intelektual, dan juga jasmani kanak-kanak, dan membolehkan kanak-kanak berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dengan adanya alat permainan tersebut, kanak-kanak dapat belajar berpikir secara kreatif, dan kanak-kanak juga dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Peralatan bagi kelas kedua pula ialah peralatan yang digunakan di dalam bilik tersebut: rak untuk kasut, tempat letak barang tambahan baik seperti lampu, senduk, dan juga mempunyai bantal besar untuk ibu bapa duduk dan juga rehat. Bagi kelas ketiga pula, yaitu di mana lebih kepada peralatan yang digunakan ialah rak, tempat menyimpan barang kanak-kanak, mempunyai sinki, peti sejuk, mempunyai ruang bacaan, mempunyai tandas, mempunyai ruang untuk menggantikan lampin bayi, mempunyai ruang tidur untuk
untuk kanak-kanak. Di samping itu, dengan adanya peralatan tersebut dapatlah memenuhi keperluan keselamatan dan juga kesehatan kebersihan kanak-kanak. Peralatan bagi kelas keempat pula yaitu di mana terdapat peralatan seperti meja untuk kanak-kanak, mempunyai ruang pembelajaran, toy, ada ruang kawasan buku, dan penyediaan bantal lembut untuk kanak-kanak berehat dan juga membaca. Bagi peralatan kelas kelima pula di mana terdapat komputer riba bagi kanak-kanak, papan kenyataan, rak untuk penyimpanan barang kanak-kanak, toy untuk kanak-kanak, tempat gantung beg, peti, dan juga peta dunia, dan mempunyai ruang-ruang tertentu untuk kanak-kanak. Bagi hiasan dalam tadika pula, di mana hiasan di dalam kelas dengan display gambar yang menarik akan menguatkan lagi semangat kanak-kanak untuk belajar. Salah satu yang boleh menarik minat kanak-kanak untuk belajar ialah bukan saja buku ataupun catatan. Hiasan bagi tadika ini dilihat bahwa toy pengajaran diatur dalam setiap rak yang berlainan, dan toy pengajaran disasarkan sewajarnya. Dengan adanya toy pengajaran ini, kanak-kanak dapat mencari permainan yang sesuai bagi mereka dan juga dapat mengembangkan lagi kemahiran berfikir dan juga belajar. Selain itu, dapat menggerakkan inisiatif kanak-kanak itu sendiri, melahirkan pemikiran yang kreatif dan inovasi. Pada masa yang sama, tadika tersebut mempunyai hiasan yang berbeza setiap kelas. Bagi hiasan dalam bilik darjah terdapat gambar untuk peraturan keselamatan bagi kanak-kanak. Selain itu, video ini menyatakan bahwa pintu di antara kawasan kelas dan ruang menunggu sentiasa berkunci bagi keselamatan kelas terjaga. Di samping itu terdapat gambar untuk kanak-kanak seperti gambar ABC, dinding paparan, seni kalender, dan sebagainya. Dengan adanya susun atur mainan dalam dinding tadika, dapat meningkatkan lagi keupayaan tangan kanak-kanak, dan juga kanak-kanak dapat mengumpul pengetahuan baru dan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam lagi. Selain itu, kabinet dinding tadika amatlah penting untuk mewujudkan lagi ruang kanak-kanak untuk melakukan pelbagai aktiviti yang diinginkan. Di mana bagi kelas tersebut terdapat ruang rehat bagi ibu bapa yang ingin memantau keadaan kanak-kanak mereka. Bagi persekitaran luar tadika pula, penyediaan ruang luar bangunan persekitaran tadika amatlah penting bagi setiap tadika. Penyediaan persekitaran luar akan merangsang motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Sebagai contoh, menyediakan ruang untuk kanak-kanak bertati, menolak, atau menarik permainan semasa bermain. Bagi permainan ruang air pula, mempunyai kelengkapan yang lengkap dengan set permainan air dan sekeliling sudut bermain air berpagar bagi mengelakkan kemalangan atau kanak-kanak bermain tanpa pengawasan. Sebagai kesimpulan, keseluruhan video tersebut menyatakan bahawa tadika yang cemerlang di mata dunia bukan sesuatu yang mudah. Pemilik tadika ataupun cikgu yang mendidik kanak-kanak tersebut sangat besar tanggungjawabnya, termasuklah kebajikan kanak-kanak itu, keperluan kanak-kanak, keselamatan kanak-kanak, dan sebagainya.
Tadika tersebut adalah tadika yang dikatakan terbaik disebabkan pengurusan yang baik dan juga teratur. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.